Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini Ustaz akan mengajar kamu subjek sejarah tahun 4. Okey, baik. Jadi sebelum tu nama Ustaz Muhammad Afnan bin Alizan. Pada hari ini kita akan masuk kepada unit 2, iaitu saya dan keluarga. Tajuk kita pada hari ini ialah peranan anggota keluarga saya. Okey, jadi Ustaz nak anak-anak murid Ustaz sila buka buku teks sejarah tahun 4 pada muka surat 22 dan 23. Okey, seterusnya objektif pembelajaran dalam tajuk ini iaitu menjelaskan peranan anggota keluarga. Okey, baik. Jadi, apa itu peranan anggota keluarga? Apa maksud peranan? Okey, maksud peranan ialah tanggungjawab. Okey, jadi di dalam tajuk ini kita akan mempelajari tentang tanggungjawab oleh ibu bapa kamu dan juga kamu sebagai anak. Okey, jadi semua itu kita akan belajar di dalam tajuk ini. Okey, baik. Jadi sekarang ni Ustaz nak kamu semua sila buka buku teks sejarah tahun 4 pada muka surat 22. Okey, jadi dekat sini Ustaz dah besarkan gambar supaya kamu boleh nampak dengan lebih jelas. Jadi Ustaz nak kamu semua sila tengok pada buku teks masing-masing. Jadi jom kita lihat sama-sama. Peranan anggota keluarga saya. Setiap anggota keluarga mempunyai peranan masing-masing. Hubungan dalam keluarga bertambah erat jika setiap anggota keluarga menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik. Okay, jadi apa yang kita faham dekat sini ialah setiap ahli anggota mempunyai tanggungjawab masing-masing. Ayah mempunyai tanggungjawab ayah, ibu mempunyai tanggungjawab sebagai ibu, kamu mempunyai tanggungjawab sebagai anak. Jadi, jikalau kita dapat menjalankan tanggungjawab kita dengan baik, maka insya-Allah keluarga kita akan sentiasa bahagia. Okey, baik. Jadi, seterusnya untuk slide yang seterusnya ialah peranan ibu bapa terhadap keluarga ataupun tanggungjawab ibu bapa terhadap keluarga. Okey, kita masuk dulu yang pertama ialah menyara keluarga. Okey, maksud menyara keluarga dekat sini ialah ayah dan ibu perlulah bekerja supaya dapat memberikan nafkah kepada anak-anak supaya menjadikan kehidupan lebih selesa. Yang seterusnya, memberikan kasih sayang. Okey, jadi dekat sini apa yang kita boleh faham, memberikan kasih sayang ialah ibu bapa perlu memberikan kasih sayang kepada anak-anak tanpa ada perasaan pilih kasih. Jadi ibu dan ayah perlu memberikan kasih sayang kepada anak dengan sama rata. Tidak boleh ada perasaan pilih kasih. Okey, yang ketiga pula menjaga keselamatan. Okey, maksud menjaga keselamatan dekat sini ialah menjaga keselamatan anak-anak daripada bahaya, daripada ancaman bahaya. Jadi, ibu dan ayah perlu memastikan anak mereka berada di dalam keadaan yang sentiasa selamat, jauh daripada ancaman bahaya. Yang keempat pula ialah menyediakan segala keperluan asas. Okey, maksud menyediakan segala keperluan asas ini ialah
keperluan asas terbahagi kepada 3. Yang pertama, pakaian. Yang kedua, makanan. Dan yang ketiga, tempat tinggal. Jadi dekat sini ibu dan ayah tanggungjawabnya ialah menyediakan pakaian, menyediakan makanan dan menyediakan tempat tinggal. Okey, seterusnya yang kelima, menjadi contoh teladan yang baik. Jadi maksudnya dekat sini ialah ibu dan ayah perlu menunjukkan contoh perangai ataupun sikap yang baik kepada anak. Supaya nanti anak-anak boleh mengikuti perangai mereka kelak. Itu maksud contoh teladan yang baik. Dan yang terakhir, memberikan pendidikan yang sempurna. Okay, maksudnya dekat sini memberikan pendidikan yang sempurna ialah mengajar anak supaya mentaati perintah Allah, iaitu solat 5 waktu sehari semalam. Lagi mentaati perintah ibu, lagi mentaati perintah guru dan sebagainya. Jadi dekat sini ibu dan ayah perlu memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak supaya nanti anak-anak boleh menjadi insan yang berguna kepada bangsa, keluarga dan negara. Okey. Seterusnya, untuk slide yang seterusnya ialah peranan anak-anak terhadap keluarga ataupun tanggungjawab kamu sebagai anak terhadap keluarga kamu. Okey, kita masuk yang pertama, iaitu menjaga nama baik keluarga. Okey, maksud menjaga baik keluarga dekat sini ialah kamu sebagai anak perlulah menjaga sikap dan perangai kamu, jaga dengan baik supaya nama baik keluarga kamu tidak tercemar. Jadi sikap dan perangai kamu perlulah dijaga supaya nama baik keluarga tidak tercemar. Masyarakat pun akan pandang keluarga kamu sebagai keluarga yang baik. Okey. Yang kedua pula, membantu ahli keluarga. Okey, maksud membantu ahli keluarga dekat sini ialah jikalau terdapat ahli keluarga yang mempunyai masalah, jadi kita perlulah memberikan nasihat ataupun membantunya supaya masalah itu dapat diringankan ataupun dapat dihilangkan. Okey. Seterusnya yang ketiga ialah saling menghormati. Okey, maksud saling menghormati dekat sini ialah kamu sebagai anak perlulah mempunyai sikap untuk menghormati ibu ayah kamu. Mempunyai sikap untuk menghormati abang kamu. Perlu mempunyai sikap menghormati kakak kamu. Perlu juga mempunyai sikap untuk menghormati adik kamu. Jadi, kamu kena ingat, kamu perlu mempunyai sikap saling menghormati terhadap ahli keluarga yang lain. Okey, itu untuk yang ketiga. Seterusnya, yang keempat, mendengar nasihat. Okey, jadi maksud mendengar nasihat dekat sini ialah mendengar nasihat daripada ibu dan ayah kamu. Jadi apabila ibu dan ayah kamu memberikan nasihat, kamu sebagai anak tidak boleh melawan. Tidak boleh melawan dengan melanggar nasihat tersebut. Jangan pula nak melawan nasihat yang diberikan oleh ibu dan ayah kamu supaya kamu tidak menjadi anak yang derhaka. Okey, seterusnya yang kelima ialah belajar bersungguh-sungguh. Okey, maksud belajar bersungguh-sungguh dekat sini ialah kamu sebagai anak perlu datang ke sekolah untuk belajar bersungguh-sungguh supaya nanti dapat membanggakan ibu dan ayah kamu. Seterusnya dapat menjadi anak yang soleh dan solehah. Okey, sebagai kesimpulannya, kebahagiaan dan kesejahteraan sesebuah keluarga bergantung pada peranan setiap anggota keluarga agar dapat mewujudkan keluarga yang harmoni. Okey,
Seterusnya untuk tugasan pada hari ini, Ustaz nak kamu sediakan buku nota sejarah kamu. Dan dekat sini Ustaz ada sediakan 2 soalan. Soalan yang pertama, nyatakan peranan ibu bapa terhadap keluarga. Ada 6 jawapan. Seterusnya soalan yang kedua, nyatakan peranan anak terhadap keluarga. Ada 6 jawapan juga. Jadi Ustaz nak kamu boleh pause dulu video ini untuk tugasan ini salin dalam buku nota sejarah kamu. Nanti bila dah siap boleh hantar tugasan tersebut kepada Ustaz. Okey, jadi boleh pause. Okey, Ustaz rasa sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.